Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim. Alhamdulillah. Ikhwan, kita baca malam ini buku Menuntut Ilmu. Menuntut Ilmu Jalan ke Syurga. Ini kesemua kita tahu ikhwatul iman. Cuba antum buka muka surat 50. Cuba buka muka surat 50. Cepat kita mengaji malam ni nah. Iaitu saya nak katakan bahawa tajuk ini Menuntut Ilmu Jalan ke Syurga juga diambil daripada hadis ini. Itu hadis yang ada pada muka surat 50. Hadis itu hadis Abu Darda, riwayat daripada Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Hadis ini hadis sahih. Iaitu Nabi sebut, dan hadis ini ada lafaz yang 2-3 lafaz hadis ini. Lafaz di sini, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Barang siapa berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju syurga. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka lakukan. Jadi inilah ikhwan hadis yang penulis kitab kita ini Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ambil daripada hadis ini, menamakan buku dia sebagai Menuntut Ilmu Jalan ke Syurga. Muka surat 51 itu lagi juga satu hadis yang semakna dengan hadis itu, diriwayatkan daripada sahabat Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu anhu. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk menuntut ilmu. Nabi SAW menjawab, marhaban bi talibil ilmi, inna talibal ilma latahuffu bihil malaikatu wa tuzilluhu bi ajnihatiha fayarkabu ba'duhum ba'da hatta tablugha as-samaa ad-dunya min hubbihim lima yatlu. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ini Safwan bin Asal Al-Muradi. Dia kata, ya Rasulullah, saya datang nak menuntut ilmu. Terus Nabi kata, marhaban bi talibil ilmi. Nabi kata, selamat datang wahai penuntut ilmu. Jadi marhaban ni Nabi sebut, bukan Nabi buat, Nabi sebut. Kita bukan sebut, kita buat. Kan? Jadi kalimah marhaban itu wujud dalam hadis. Maksud dia littahiyah. Perkataan marhaban maksud dia littahiyah, penghormatan. Dia sebut satu orang, kita kata marhaban, marhaban, ahlan wa sahlan. Kita memberi penghormatan. Dan hadis Bukhari pun ada. Nabi sebut kepada duta-duta yang datang, Nabi sebut perkataan marhaban. Jadi inilah disebut perkataan marhaban itu. Bila Pakcik Syahar mai rumah saya kata marhaban, marhaban. Pakcik Syahar mai lah. Tapi Pakcik Syahar tak mai, saya duduk seorang-seorang depan pintu, marhaban, marhaban. Habis siapa yang kita hormat?
Kita kata marhaban Jaddal Husaini, selamat datang, welcome Tok Hasan dan Tok Husin. Rasulullah dah wafat. Habis siapa yang kita welcome ini? Roh baginda. Saya ingat tidak ada kepercayaan itu di dalam akidah yang sahih. Roh orang mati boleh datang. Habis apa makna azab kubur, apa makna siksa kubur? Kalau orang tu mendapat rahmat, tentulah para nabi mendapat rahmat di sisi Allah. Jadi bila kita marhaban Jaddal Husaini, tiba-tiba roh Nabi ada depan pintu rumah kita, saya rasa ini bukan sesuatu yang sabit secara sahih. Akidah sesuatu yang sabit secara sahih. Jadi tak salah menyebut perkataan marhaban sama-sama kita, terutama bila orang mengaji kan, kita katakan marhaban bi talabil ilmi, selamat datang. Selamat datang wahai orang-orang yang mencintai ilmu, Nabi kata. Terutama Nabi sebut kepada Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu anhu. Nabi kata lagi, kenapa Nabi memuliakan orang menuntut ilmu? Nabi kata sesungguhnya inna talabal ilmi, sesungguhnya penuntut ilmu itu dikelilingi oleh malaikat dan dinaungi oleh sayap-sayapnya. Sebahagian mereka, yakni malaikat, menaiki sebahagian yang lain. Sebahagian malaikat dia atas malaikat lain, atas tindan menindan mereka hingga mencapai langit dunia kerana kecintaan mereka terhadap apa yang dia cari. Malaikat ni daripada yang dekat dengan kita, kemudian di atas sampai malaikat yang akhir dah sama dengan langit dunia. Kenapa? Nabi kata min hubbihim lima yatlub, kerana malaikat itu malaikat mencintai mereka, lima yatlub, mencintai mereka kerana ada benda yang mereka duk tuntut, iaitu ilmu. Mereka menuntut ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, itu kita dapati sikit sebanyak bagaimana tuan kitab kita memberi nama dengan nama ini pada buku dia ini. Ikhwan, kita tengok secara hadis yang kita baca tadi itu, hadis tentang masuk penuntut ilmu, pintu ke syurga itu panjang dia, ada pada muka surat 9. Tuan-tuan boleh tengok, itu lebih panjang berkenaan dengan orang yang menuntut ilmu itu satu jalan ke syurga. Baik, kita mengikut adab belajar dia. Kita buka muka surat muqaddimah penulis itu. Mukadimah ini penting kita baca. Pasti ikhwan, mana-mana orang tokoh-tokoh sunnah mereka menulis buku, kita baca mukadimah dia saja kita akan dapat ilmu. Belum kita masuk dalam dia punya lautan penulisan. Mukadimah dia kita mesti dapat ilmu. Baik, dia kata muka surat 5 yang dia buat Rom, tulisan Rom tu. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga sentiasa dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada para sahabatnya. Ini adab kita selawat. Kita adab berselawat. Allah suruh kita selawat kepada Nabi. Apabila kita berselawat pada Nabi, kita boleh berselawat kepada orang-orang yang mengikut Nabi. Itu adab dia. Dia punya disiplin dia. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru ali Muhammad, keluarga Muhammad, baru wa ashabihi, baru sahabat Muhammad, baru lepas wa ashabihi wa tabi'in, baru para tabi'in, tabi'it tabi'in, para tabi'in, wa man tabi'ahum, dan baru umum, siapa sahaja yang mengikut mereka, bi ihsanin, dengan penuh keelokan, kebagusan, ila yaumiddin, sampailah hari kiamat. Jadi selawat kita kepada Nabi, selawat kita pada Nabi ikhwan juga tercurah kepada semua orang yang mengikut Nabi. Jadi kalau kita perpanjangkan selawat kita setelah selawat pada Nabi, kalau Allahumma salli ala Abu Bakar, ini tidak mengikut apa yang Quran minta. Selawat pada Nabi dulu, baru selawat kepada zuriat dia, pada keluarga dia, kepada sahabat dia, pada umat dia. Selawat pada dia dulu. Barulah yang lain diikuti dengan selawat-selawat itu. Itu adalah adab. Alhamdulillah dengan taufik. Dan selawat ni apa dia ikhwan?
Selawat bermakna kita mohon kebaikan kepada Allah supaya Allah beri pada Nabi. Sebab kita pun tak tahu dah insan semulia ini apa yang kita nak ucap. Dalam syair orang Arab dia kata ma aqulu laka ya sayyidi. Walaupun lafaz dia tak apa elok, tapi saya nak abang mafhum dia je. Ma aqulu laka. Apa aku nak kata dekat hang? Ma aqulu lak. Apa aku nak kata dekat hang? Aqulu laka, aku kata kepada hang, wa anta sayyidi ya Rasulullah. Kamu ini pemimpin kami, pembimbing kami, kamu ini utusan Allah. Kama qala al-qamar, seperti mana aku melihat bulan. Ma aqulu laka ayyuhal qamar. Apa aku nak kata pada hang, wahai bulan? Apa aku nak kata dekat hang dengan cahaya hang, dengan elok hang, terang menderang hang, keindahan alam nampak dengan wujud hang tu. Jadi, ikhwan, kepada Rasulullah ni apa kita nak kata? Kalau kita cuba kata juga benda kita tak tahu kata, tersasar. Maka akhirnya berlakulah selawat. Apa dia? Allahumma ya Allah, salli ala Muhammad. Engkau sendirilah beri kebaikan pada Muhammad. Aku tak tahu nak kata apa pada dia. Pulangkan selawat itu kepada Allah. Kalau kita lajak juga, dia akan jadi hulu. Dia mula, kalau hang tak ada aku nanti, dia main macam tu. Kalau hang macam ni, aku jadi lagu tu ya Rasulullah, kerana selawat kat hang lah, tadi aku sakit lah, aku sembuh, tadi aku tak boleh berjalan lah, boleh berjalan. Dia nak merapik lah. Dia nak merapik lah. Pasal tu selawat, apa makna selawat? Allahumma ya Allah, salli ala Muhammad. Kau berilah kebaikan yang sepatut dan sepadannya kepada Muhammad. Wa ala ahli Muhammad, kepada keluarga Muhammad. Kenapa? Orang yang mula bantu Nabi adalah keluarga Nabi, isteri Nabi Khadijah. Dia orang mula. Ini apa? Waraqah bin Naufal, keluarga Nabi, bukan orang jauh, orang dekat, dekat dengan Khadijah. Kemudian wa ala alihi wa ashabihi, baru sahabat dia Abu Bakar, dekat dengan dia. Wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semua generasi ini kau berilah kebaikan pada mereka ya Allah. Karena itu selawat itu besar ikhwan, selawat itu besar. Alhamdulillah, dengan taufik, pemberian, pertolongan dan rahman Allah Subhanahu wa taala, buku Menuntut Ilmu Jalan ke Syurga, yakni panduan menuntut ilmu yang berada di hadapan pembaca, sudah sampai pada cetakan ketiga. Alhamdulillah, dia selesai tulis. Nanti kalau antum tengok bagaimana Ustaz Yazid dia menulis buku, antum boleh menangis. Apa yang dia jumpai, apa yang dia lalui. Sampai tengah malam Mbak Mit, dia kena heret anak dan bini dia keluar daripada kampung, tidur bawah pokok, tidur di masjid menumpak. Masya Allah, dengan hujan lebat, semata-mata nak menyampaikan sunnah. Hari ini dia menulis dan buku dia peringkat Asia sampai. Tapi sebelum dia nak sampai menulis buku ini, apa yang dia jumpa? Dia tak ada rumah. Rumah dia, bumbung rumah dia adalah atap. Atap itu adalah langit. Lantai rumah dia bumi Allah. Tak ada tempat. Dia heret anak bini dia berjalan. Orang pulau dia, orang hina dia, orang halau dia. Tidak ada sunnah ditegakkan ikhwan dengan kemanisan. Tidak ada, tidak ada. Walaupun orang cakap sunnah ni manis dah, kadang-kadang sampai kena kecil manis. Punya manis orang cakap sunnah ni. Tetapi semanis itulah sunnah diterangkan sampai ke telinga sebagian insan. Dia adalah pahit, dia adalah kelat, dia adalah berbisa, dia adalah racun. Walaupun yang cakap tu cukup berakhlak. Cukup berakhlak. Apatah lagi kalau kita cakap sunnah kasar, lagilah point. Tapi kata ayat acak ni semua mana cari pasal. Lembut, pakai Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun bila sampai pada sebahagian telinga, dia tetap kasar. Dia tetap berat. Penulis berusaha memperbaiki kesalahan yang ada pada cetakan sebelumnya, seperti memperbaiki terjemahan ayat-ayat Al-Quran
Untuk cetakan ini penulis memakai terjemahan tahun 2002, kesalahan-kesalahan lafaz hadis dan nama-nama kitab yang keliru. Dia tak malu untuk mengaku pada tulisan dia yang pertama ada kekurangan. Dia tak malu mengaku. Dia mengaku. Masuk cetakan yang ketiga, dia perbaiki, dia perbaiki, dia perbaiki. Ini sifat orang sunnah. Syekh Nasaruddin Albani, muhaddisin abad ke-20. Tak malu mengaku, hari itu aku tersilap. Sebenarnya hadis itu adalah sahih, aku tersilap kata dia dhaif. Tak malu. Main kan nak tarik balik statement macam tu? Berani dia kata, aku tersilap hari itu. Sebenarnya hadis itu sahih. Aku tersilap nilai. Orang kata, tengok, nama je muhadisin, buat silap, dajjal bagi dia. Masya Allah. Siapa boleh buat penarikan seperti itu? Kita saya belum tentu boleh buat. Pasal kaedah orang Melayu seluk pekasam biar sampai pangkai lengan. Dah celup tu pasal dia masuk dalam tu kan, sintir tangan selup api. Walaupun pekasam tu tak dapat, biar tangan berlemoy, bau pekasam pun jadi ya. Sekali aku cucuk rokok, aku perhabis baru aku buang. Susah ikhwan, nak tarik balik susah. Hidayah Allah sampai. Penulis juga menambah berbagai tambahan keterangan ayat dan hadis, syarahan dan takhrij hadis dan tambahan lain yang penulis anggap perlu dalam rangka menyempurnakan buku ini. Di antara tambahan baru yang belum ada pada cetakan sebelumnya, ini yang sampai pada kita ini cetakan yang paling latest sekali kita kata. Di dalam ini mungkin berbeza dengan cetakan yang awal sekali. Sekurang-kurangnya ada 3-4 perbezaan. Satu, tentang penjelasan hadis menuntut ilmu jalan ke syurga. Mungkin cetakan yang awal itu penjelasan itu tidak berapa lengkap. Yang ni dia lebih lengkap. Yang kedua, ada kelebihan, iaitu dia tambah 5 poin keutamaan ilmu syarak. Dia tambah lagi poin dia. Yang ketiga, berdagang antara manfaat dan mudarat. Dia buka tajuk tu. Dan yang keempat, adab-adab dialog, diskusi yang benar. Ini tidak ada dalam cetakan yang awal. Cetakan yang kita pegang ini ada. Ada lagi 7, iaitu marhalah, yakni tahap dalam menuntut ilmu, fatwa-fatwa ulama tentang ilmu dan beberapa tambahan yang lain. Ini perbezaan di antara buku ini dengan buku yang lain. Semua orang begitu ikhwan. Tulisan yang pertama dengan tulisan yang kedua akan ada tokok dan tambah. Sekali antum akan tengok kenapa ini berlaku. Kenapa ini berlaku? Adanya perbaikan dan berbagai tambahan dalam buku ini menunjukkan bahawa manusia bersifat lemah dan tidak dapat berbuat sempurna. Kerana sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Muzanni, Imam Ismail Al-Muzanni, ini murid betul kepada Imam Syafi'i. Duduk depan Imam Syafi'i. Nak tahu tentang Imam Syafi'i, dengar apa kata Al-Muzanni. Nak tahu tentang Imam Syafi'i, dengar apa kata Al-Buwaiti. Ini orang besar-besar yang menulis riwayat hidup, tokoh besar. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Nasirus Sunnah. Itu gelaran dia, Nasirus Sunnah. Diulang oleh Imam Nawawi. Siapa Imam Syafi'i ini? Nasirus Sunnah. Dia penyelamat sunnah. Jangan dengar orang lain kata tentang Imam Syafi'i. Apa kata Al-Muzanni tentang Syafi'i. Apa kata Buwaiti tentang Asy-Syafi'i. Kata Imam Al-Muzanni, dia ada mukhtasar Al-Muzanni. Siapa beli Al-Um hak baru tu, yang Arab hak baru tu, dia ada tengah-tengah tu. Jilid ke-7 ke-8 itu dia ada mukhtasar Al-Muzanni. Al-Muzanni ni dia ada fiqh dia. Fiqh Al-Muzanni. Kalau kita hari ni mengaji dengan si fulan, kemudian fiqh kita berbeza dengan si fulan, ini nama dia penderhaka. Bajingan tengik loh. Ini ada dekat mana ke? Kat rumah Abang Syarif ke? Satu jalan nama Sungai Derhaka. Ada kan? Sungai Derhaka. Dia tukar nama orang kan? Kampung Belah Dua. Oh, Kampung Belah Dua. Kampung Belah Dua. Sungai itu dipanggil Derhaka. Katanya pasal ayak tu dia apa? Dia lawan arus.
Bukan pasal sungai tu pergi buat maksiat pelari bini orang ke derhaka, tidak. Pasal ayang tu dia berlawanan. Maka kerana dia sepatutnya ikut, kerana tak ikut awak derhaka. Sungai pun kena derhaka. Pasal apa? Pasal tak ikut tabi'in. Tambahlah kita mengaji dengan si fulan, tok guru kita kata tak boleh dalam bab tu, tiba-tiba kita mengaji, kita kata pada pandangan saya boleh, guru saya kata tak boleh, dia tak ada dalil. Memang derhaka confirm, derhaka, pengkhianat, semua nanti kena belunggu ayat atas badan dia. Kata Imam Al-Muzanni, sahabat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seandainya, ini penting ikhwan, ini sangat penting, ini adalah asas. Seandainya sebuah kitab dilihat dan dibaca berulang-ulang sebanyak 70 kali, nescaya akan tetap didapati kesalahan di dalamnya. Kerana Allah Ta'ala tidak menginginkan ada sebuah kitab pun yang sempurna kesahihannya kecuali kitabnya sahaja yang mulia. Anda tengok asas. Asas. Walaupun yang tulis itu Imam Bukhari, Sahih Bukhari, anda tahu apa jadi? Ada orang datang, tahqiq Sahih Bukhari, mengeluarkan hadis-hadis yang pada pandangan mereka masih tidak sahih. Mereka kritik sanad-sanad mu'allaq yang dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari. Mereka kritik. Dunia kritikan itu dibuka. Tetapi sejauh mana hujah itu dapat dikumpul untuk mensahihkan kedhaifan satu-satu buku, dunia akan memberi pengesahan ataupun dunia akan tolak. Kita bacalah buku siapa pun ikhwan, yang Imam Al-Muzanni ni kata kena simpan dulu dalam kepala kita. Hebat Al-Bukhari, hebat Imam Muslim, hebat tokoh-tokoh sunnah yang besar, tetapi kehebatan Al-Quran tidak boleh dipotong oleh mana-mana tulisan dalam dunia ini. Tak boleh dipotong. Pasal Allah tidak mau ada tulisan, Allah tidak mau ada panduan, Allah tidak mau ada ajaran yang diambil daripadanya panduan hidup yang melebihi apa yang diturunkan di dalam Al-Quran. Tidak boleh ada. Pasal itu ketaksupan pada satu tulisan, pada satu buku mesti disemak balik benar ataupun tidak benar sikap itu. Kalau awak nak mengaji akidah, awak hanya kena baca buku ni, buku lain awak tak boleh baca. Perkataan itu kena disemak balik. Kerana hanya baca ini, tak boleh baca yang lain, itu hanya ada pada Quran saja. Allah ulang banyak tempat tentang alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu pagi jemaat kita baca apa? Alif lam mim. Apa? Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tak payah kamu ragukan, yang menurunkan Al-Quran itu adalah Rabbul Alamin. Tak payah diragukan. Al-Isra' kata, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu sesungguhnya Quran itu adalah petunjuk. Petunjuk. Ulama tafsir kata, jangan kita berkata, carilah petunjuk di dalam Quran. Tidak. Tetapi Quran adalah petunjuk. Kalau kita cari petunjuk, bermakna sebahagian benda yang ada dalam Quran petunjuk. Tetapi Quran itu seluruhnya petunjuk. Hudal lil muttaqin, satu-satunya petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Larangan ragu pada Quran, larangan untuk zan dengan Quran, waham dengan Quran, syak dengan Quran ada pada perkataan la raiba fihi. Dengan Quran tak boleh diragukan. Sebab ikhwan, kita belajar apa pun, tidak boleh ada suatu adab, tidak boleh ada suatu kepercayaan dan i'tikad kita bahawa lain daripada Quran ada setanding seperti Quran. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini diambil daripada perkataan murid besar kepada Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada yang lebih benar daripada Quran. Tidak ada yang boleh membimbing kita nak jadi hamba Allah daripada Quran. Tidak ada dan tidak ada dan tidak ada. Tidak ada satu tulisan yang boleh naik makam dia setinggi Al-Quran, setanding dengan Quran, jauh lagi lebih tinggi. Na'udzubillah. Pasal itu kita ada asas untuk menolak hujah orang. Kenapa mesti kita awak saja dipakai, kita orang lain tak boleh? Pasal itu pelajaran Islam, ikhwan, dengar dan bandingkan.
mengikut yang terbaik. Yang terbaik apa dia? Yang terbaik adalah Quran dan Sunnah. Lepas itu dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah katakan apa dia? Inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. Tengok. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikr Quran, kami yang pelihara dia. Ya, tidak akan ada kitab lain dipelihara seperti mana Al-Quran. Lepas itu masdar sumber hidup diambil daripada Al-Quran. Lepas itu adalah hadis Umar Al-Khattab, dalam hadis Muslim. Nabi kata apa dia? Nabi kata innallaha yarfa'u hadzal kitabi aqwaman. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat satu kaum dengan kitab ini. Wa yad'u bihi akharina, dan Allah menghina satu puaknya lain dengan Quran. Satu puak dimuliakan kerana dia tahu tidak ada kitabnya lebih mulia daripada Al-Quran. Satu puak dihina kerana dia berpandangan ada kitab setanding dengan Al-Quran. Tidak boleh, tidak boleh. Pasal itu Taghut ni ada 5 yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah. Quran kata apa nama? Wajtanibu Taghut, jauhilah kamu akan Taghut. Salah satu yang masuk dalam makna Taghut apa dia? Meninggalkan Al-Quran dan pergi kepada selain daripada Al-Quran. Itu adalah Taghut, kesesatan yang cukup akbar. Cukup akbar. Selain daripada Quran, Allah tidak mahu ada perkataan manusia lebih baik, lebih elok, lebih sempurna daripada perkataan Rasul dia. Allah tak mahu. Allah tak mahu. Pasal itu Imam Ghazali sebut dalam Ihya tentang adab membaca Quran secara batin. Ghazali bahagi ada adab zahir baca Quran dan ada adab kebatinan baca Quran. Masa masuk adab-adab kebatinan baca Quran, apa kata Al-Ghazali? Orang yang membaca Al-Quran, pertama sekali dia kena tahu nilai dan kedudukan Al-Quran. Bahawa mutakallim di sini adalah Allah. Yang bercakap, juru cakap di sini adalah Allah, dan kita sedang membaca. Kena tahu keagungan itu. Kenapa bila Quran dibacakan, kena diam dan kena dengar? Kenapa? Kerana mutakallim itu adalah Rabbul Alamin. Kita baca Quran. Kenapa dicadangkan kepada kita beruduk untuk membaca Al-Quran, supaya ada perbezaan pembacaan Al-Quran dengan pembacaan buku-buku lain. Kemuliaan dia, harakat dia dan nilai dia mesti difiraq, mesti ada satu firaq, ada satu perbezaan yang nyata. Pasal apa baca Quran kena tadabbur? Kata Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu, sesiapa yang membaca Al-Quran tidak bertadabbur, maka tidak ada manfaat bacaan itu untuknya. Mesti ada tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran? Kenapa kamu tidak tadabbur Al-Quran? Ikhwan, Allah tidak mahu ada kitab yang lebih sempurna daripada Al-Quran. Pasal itu 70 kali kita baca satu buku, kita akan jumpa kesilapan demi kesilapan. Seorang hakim yang bernama Abdul Rahim bin Ali rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 596 Hijrah, berkata dalam sebuah tulisannya yang ia tujukan kepada Imam Al-Asbahani. Apa dia kata? Dia kata sesungguhnya aku berpendapat bahawa tidak seorang pun menulis satu kitab, yakni sebuah karya ilmu, maka keesokan harinya dia pasti akan berkata, seandainya sebahagian dari buku ini dirubah, nescaya akan lebih baik. Atau dia akan berkata, kalau bahagian buku ini didahulukan, nescaya akan lebih baik. Atau dia akan menyatakan, kalau bahagian ini dihapuskan, nescaya akan menjadi lebih indah. Tapi ini semua tidak ada dalam Quran. Ini bukan cerita kita, ya kawan. Kita ni hak belengah-belengah ni baca Quran. Kita tak ada sastra, tak ada apa. Kita auzubillah, bismillah, kita jalan. Alif, lam, mim. Ada orang tanya dengan saya, alif, lam, mim, sad. Dia kata, apa hukum? Saya kata, saya tak tahu. Dia tanya tajwid, saya jam. Kita ni, kita ambil sastra. Ahli sastra.
Kalau orang jahil komplain, tak masuklah, tak masuk gelanggang. Ambil pakar bahasa. Oh, ini orang buat PhD sastra. Dia buat imla, dia buat insya, dia buat badai, ilmu-ilmu perbandingan harakat bahasa, semua dia buat. Dia tahu. Dia kata alif lam mim. Besok dia baca, lusa dia baca, dan dia tak akan jumpa kalau alif lam mim diubah dengan kiraat yang lain lebih sempurna. Dia tak akan jumpa. Tapi bahasa-bahasa lain, bahasa lain. Dulu, beberapa zaman dulu, jam 8 malam, auto berita. Tengok auto berita ada lagi. Dia tukar. Daripada, semua dah sebut auto berita. Hampir depan, jumpa stop look go. Stop look go, nak apa? Orang tua-tua. Lah ni kita kata pakcik pergi depan jumpa jumpa pakcik tu tak tahu. Dia kata dulu aku tahu depan tu stop look go, lah ni depan tukar lampu merah dah nah. Main satu zaman lampu isyarat. Kata pakcik depan tu ada lampu isyarat. Pakcik tu kata mana satu lampu isyarat ni? Stop look go tak ada dah kah? Main satu masa dunia akan kritik bahasa ni. Tetapi Quran lah satu kitab yang dunia bila kritik dia akan lemah daripada kritik. Kritiklah kenapa Quran tak ada tak ada tanda seru, tak ada tanda telinga gajah tanya tu, tak ada koma, tak ada titik. Kritik, makin awak kritik, makin awak akan lihat kesempurnaan nada Quran. Kesempurnaan nada Quran. Kerana Allah tidak menghendaki di atas muka bumi ini ada suatu kitab dan tulisan lebih tinggi daripada apa yang dia wahyukan. Pasal itu Imam Al-Hakim ini, Abdul Rahim bin Ali, dia kata kepada, dia tuju surat ini, dia tuju tulisan ini kepada kepada siapa tadi? Iman Asbahani. Dia kata, inni ra'aitu annahu la yaktub insanun fi yaumihi kitaban illa qala ghuddihi law ghuyyira hadha lakana ahsan. Aku berpandangan satu tulisan yang hebat, melainkan tuan yang menulis itu besok dia akan kata, dia tulis malam ni, tulis semua hari ni, besok dia tengok tulisan dia yang semalam dia puas hati, besok dia akan kata law ghuyyira hadha lakana ahsan. Kalaulah yang ni kita ubah, lebih baik tulisan ini. Hak semalam dia kata baik dah, duk ada benda ni, hari ni dia kata ghuyyira, kalau diubah lagi baik. Law quddima hadha lakana afdal. Kalau bab ni kita letak depan lagi bagus. Kemarin dia belakang, hari ni dia kata kalau tak depan lagi afdal. Law turika hadha lakana ajmal. Kalau yang ni tak ada lagi elok. Yang semalamnya dia confirm, dia letak pen, dia kata cantik, solid. Hari ni dia kata law turika hadha lakana ajmal. Kalau ni tak ada, ayat ni tak ada, bahasa ni tak ada, lagi baik. Law azida kadza lakana yastahsin. Kalau yang ni kita tambah, yang ni kita kurang, yang ni kita buang, lagi elok. Haza min a'zamil ibar. Inilah pelajaran yang paling besar, kata dia. Wa hadza dalilun, dan inilah dalil ala istila'i an-naqsi ala jumratil bashar. Inilah dalil paling besar, manusia tidak pernah ada sifat kesempurnaan dan manusia tidak boleh mendandingi kitab Allah. Ya kawan, kalau orang faham ini, dia akan baca semua buku, dia tak akan taksub dengan mana-mana tulisan. Tapi kalau dia tak faham kaedah ini, mengaji apa? Kami duk mengaji ibanah, fikirah ibanah, apa ibanah ni. Ilmu hampa duk mengaji kulit ni isi punya. Ni isi punya, dalamnya. Kita ya kawan kan. Kita kata mengaji isi ni, kami mengaji ni ais krim tak? Lagi sedap dari lah ni ada ais krim durian. Orang buat ais krim durian ni apa? Bagi keras, buah dalam peti ais, balik kita boleh goreng. Lah ni pula ada ais krim dalam, luak karipap dalam ais krim. Pergi Giant kita boleh beli. 6 tu ada berapa? RM10.5. Dia tulis goreng 9 saat.
Balik satu makan. Orang tengok, karipap. Gigit-gigit aiskrim. Nampak macam panas Pak Mek. Nampak macam panas. Gigit sejuk. Anak mengaji isi sangat. Ya, lagi sedap dia isi. Karipap campur aiskrim. Tak boleh ada, ikhwan, tulisan lebih mulia daripada Al-Quran. Sorry to say that. Tak boleh. Tak boleh terima kenyataan itu. Tidak boleh ada benda lebih mulia, perkataan lebih mulia, ajaran lebih mulia daripada sunnah Rasulullah. Tidak boleh ada. Apabila ada kebaikan dalam buku ini, semata-mata kerana taufik dan pertolongan Allah Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, maka itu datangnya daripada kekurangan saya dan daripada syaitan. Ini dia punya. Akhirnya penulis berharap. Akhirnya kata dia berharap. Penulis berharap semoga buku ini diterima di sisi Allah Ta'ala sebagai amal saleh pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Orang-orang yang mengikuti mereka, kita termasuk. Ini ada dalam ayat 100 surah Taubah. Kita termasuk di dalamnya. Baik, kita tengok ikhwan. Ni dia punya kandungan dia itu di antara tajuk-tajuk yang akan dia bincangkan dalam buku ini. Panjang. Kita terus kepada muka surat 1, dia punya muqaddimah. Muqaddimah dia menuntut ilmu jalan ke syurga. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini apa dia ikhwan? Khutbatul hajah. Ini hadis riwayat Imam Muslim tentang bomo daripada Yaman. Bomo daripada Yaman. Mai nak jampi Nabi. Oh. Pak Mi ingat nah, kawan kita dulu mengaji sunnah, mak ayah dia bawa jumpa bomo betul? Nak pergi berubat. Kawan-kawan kita ada mengaji sunnah ni, ini betul-betul kejadian. Mak ayah dia duk tengok subuh dia tak baca kunut. Dia pun cari bomo. Kata mungkin anak dia ada saka kot. Pergi jumpa bomo. Hari ni dengan hidayah Allah, mak ayah dia pun dah tak kunut dah. Bomo tu tersilap berubat. Tak ada ikhwan. Ini ilmu. Orang boleh meyakini apa yang dia nak buat berdasarkan hujah, berdasarkan dalil. Tak boleh dipaksa-paksa. Ini ilmu. Ilmu kena biarkan dia hidup sebagai ilmu. Seperti kata Imam Ghazali dalam Ihya, apabila kita baca Quran, ada ayat yang kita kena faham seperti mana ayat itu mesti difaham. Jangan kita faham seperti mana nada, seperti mana daya dan kemampuan kita. Tidak boleh. Ayat berkaitan dengan sifat Allah, ayat berkaitan dengan asma Allah, semua kena difaham seperti mana dia mesti difaham. Tak boleh kita masuk akal kita. Ini orang datang nak berubat Nabi, baca puisi sana puisi sini, hui kat Nabi habis. Nabi tanya habis dah ke jampi? Dia kata habis. Nabi kata, aku nak baca sesuatu boleh tak? Hadis ni juga ada riwayat Imam Ahmad. Inilah khutbatul hajah. Nabi baca, innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kepadanya lah kami memuji. Nahmaduhu, kami semua memuji dia. Wa nasta'inuhu, kami semua memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kami semua beristighfar kepadanya. Nabi bagi, ini bomo Arab, bukan bomo haknya kelapa dua tu. Ini bomo Arab, datang daripada Yaman. Mai daripada Yaman. Nabi kata, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Nabi kata, kami semua berlindung dengan Allah daripada keburukan diri kami. Wa min sayyiati a'malina, dan daripada kejahatan-kejahatan amal perbuatan kami.
man yahdihillahu fala mudhillalah. Nabi kata, dan barang siapa yang Allah beri kepadanya petunjuk, fala hadiyalah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Barulah Nabi sebut asyhadu an la ilaha illallah. Sunnah kita angkat jari dalam khutbah kita. Sunnah bila sampai kalimah tauhid, kita angkat jari telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai wa asyhadu anna, kepada Nabi kita tidak bertauhid dengan Nabi. Kepada Nabi kita hanya beriman. Kepada Allah kita bertauhid, kita angkat jari. Isyarat tauhid kita. Jari kita angkat ke mana? Macam ni kah? Ke sini. Kerana Allah di mana? Summastawa 'alal 'arsy. Kita angkat jari kita. Asyhadu an la, jangan pergi terbalik pula, asyhadu an la ilaha illallah. Khilafus sunnah. Jari naik ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini bomo daripada Yaman itu dengar. Dia dengar Nabi cakap. Dan Allah bagi, dia bomo kan, dia belajar ilmu ghaib banyak sangat. Apa terjadi kepada pandangan dia? Dia kata, demi Allah Muhammad, kalimah itu menjadi benteng kepada kau Muhammad. Dia turun sampai dasar bumi yang paling dalam, dan dia menyelamatkan kau daripada 1000 tomahan. Kalimah yang kau ucap ini Muhammad telah menjadi hujah yang besar pada kebenaran yang kau bawa. Hulurlah tanganmu Muhammad, Islamkanlah aku. Saya ulang lagi sekali ikhwan. 1000 tahun orang bermusuh dengan sunnah, 2 minit dia dengar sunnah, dia akan jatuh cinta dengan sunnah. Lerai permusuhan 1000 tahun. Pasal itu kerja syaitan apa dia? Halang orang daripada mendengar sunnah. Macam mana nak halang orang daripada dengar dakwah Nabi? Nabi gila. Siapa nak dengar cakap orang gila? Dan manusia ni kan dia ada sifat suka apa? Terikut. Pasal itu dalam hadis Tirmizi, hadis Hasan dalam riwayat Tirmizi daripada Huzaifah, Nabi sebut la takunu imma'atan. Kamu jangan suka jadi pak turut. Jangan suka buat sesuatu kerana orang buat. Jangan kata sesuatu kerana orang kata. Jangan tuduh sesuatu kerana orang tuduh. La takunu imma'ah. Kamu jangan jadi orang yang suka mengikut orang. Ayat Quran daripada surah Al-Isra 39 kata apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu tentangnya. Nanti Allah tanya pendengaran, Allah tanya penglihatan, dan Allah tanya hati. Semuanya akan ditanya, kenapa kamu buat begitu sedangkan kamu tak ada ilmu. Dan tak ada jawapan di hari akhirat. Saya kata ini kerana si fulan kata. Yang adanya, siapa orang ini ditunjuk gambar Nabi. Tiba-tiba munafik dan kafir kata, depa kata dia Nabi, kami pun kata dia Nabi. Jawapan macam tu memecahkan kepala si mayat. Dipecahkan kepala mayat kerana jawapan yang biadab. Otak hang mana? Hang tak boleh fikir. Orang tuduh Nabi Muhammad sesat, orang tuduh dia sihir, orang tuduh dia gila. Kenapa hang ikut? Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'a bil ufuqil mubin. Muhammad ini bukan seorang yang gila. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan dia bercakap itu bukanlah perkataan syaitan. Tapi ada orang kata dia kawan dengan jin. Pasal tu bomo ni main nak buang jin saka-saka ni. Bomo masuk Islam. Macam mana kamu boleh ikut orang duk cakap bukan-bukan pasal dia ni? Pasal tu tak boleh ikhwan. Tak boleh. La takunu imma'atan. Jangan jadi ikut orang. Kita duk belajar sunnah, orang kata apa? Sesat. Apa orang kata? Macam-macam orang kata. Sampai tak ada orang tak kata. Kita duk tunggu apa dia tak kata lagi, tak ada. Semua dia kata, dia renyuk habis dah. Hak sesat ni jangan cakap lah. Pecah belah tu jangan cakap. Orang yang mendengar orang kata macam ni, jangan ikut perkataan orang. Awak dengar dulu. Kenapa bomo ni dalam hadis Imam Muslim dan hadis Imam Ahmad ni, bomo ni nak dengar. Berjalan tu daripada Yaman mai ke Mekah. Pasal dengar kata Muhammad ni daripada orang baik-baik, kesianlah macam mana mak ayah dia baik tok dia orang bangsawan, mai kat cucu jadi lagu tu. Dia tolonglah nak bagi khidmat. Tengok-tengok dia masuk Islam.
Tengok-tengok dia masuk Islam. Yang peliknya, Nabi tak jampi. Nabi tak ubah dia dengan jampi dengan ayam. Tak. Koklah Nabi buat satu majlis bai'ah ke apa, turun zikir ke? Tak. Hanya membaca khutbatul hajah. Maka kita ambil kesimpulan daripada hadis ini, ikhwan, sunnah kita ibtidak satu-satu benda dengan khutbatul hajah. Memulakan satu-satu majlis dengan khutbatul hajah. Adapun orang kita Pakcik Bari, dia memulakan majlis dengan surah Fatihah. Marilah kita mengambil berkat majlis kita ni dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca. Salah ke? Tak salah. Kenapa tinggal petunjuk Nabi? Pernahkah Nabi memulakan majlis dengan surah Al-Fatihah? Tak pernah. Tapi tak mesti, agama ni tak mesti benda tu Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Itu dahsyat tu. Itu konkret tu. Itu konkret. Tak mesti benda tu Nabi buat, baru kita buat. Sebab Islam ni tak bergantung pada Nabi 100%. Astaghfirullahalazim. Yang bercakap tu serban lagi panjang pada serban saya. Ya ikhwan. Kita boleh terima kaedah ni, kita tak akan terima kaedah ini. Kalau awak nak terima, awak terimalah. Kita tidak akan terima kaedah itu. Pada kita, daripada alif sampai mim, alif, sin, lam, alif, mim, Islam, kesemuanya terikat dengan pertunjuk Nabi SAW. Satu pun tak keluar. Kalau awak boleh beragama tidak mengikut Nabi, ini yang Quran sebut dalam surah Ali Imran. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa boleh mencari lain daripada Islam, dia bubuhlah nama Islam, tapi dia anggap lain daripada Islam. Kenapa? Di dalamnya tidak ada kalam Allah dan sunnah Rasulullah. Itu bukan Islam. Di dalamnya tidak ada Quran dan tidak ada hadis Nabi, dia bukan Islam. Wa man yabtaghi, dia guna yabtaghi bermakna ibtira. Siapa yang berhempah pula mencari lain daripada Islam yang kami turunkan. Islam mana Allah turunkan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Semuanya berhubung rapat dengan Nabi. Tak ada satu pun keluar. Tak ada satu pun keluar. Semuanya berhubung rapat dan erat dengan Nabi. Siapa mencari lain daripada Islam, falan yuqbala minhu, Allah tak terima. Pasal itu Nabi mulakan majlis dia dengan khutbatul hajah, khutbah dia dengan khutbatul hajah. Kita mulakan begitu. Tiba-tiba kita buat apa yang Nabi buat, kita tidak buat apa yang orang ingin buat, kita dituduh sesat. Macam mana jadi lagu tu Pakcik Bari? Saya tengok Pakcik tengok saya. Macam mana jadi macam tu? Tak tahu macam mana boleh jadi lagu tu. Kenapa sesat? Kerana awak buat apa Nabi buat. Awak sesat. Saya bertanya, ketika Nabi memulakan majlis, Nabi memulakan dengan khutbatul hajah. Betul? Betul. Saya bertanya, ketika awak mulakan majlis, awak mulakan dengan suratul Fatihah. Betul? Betul. Awak mulakan dengan suratul Fatihah, Nabi mulakan dengan khutbatul hajah. Betul? Betul. Awak tak ikut Nabi, saya nak ikut Nabi. Ya, kerana awak mulakan majlis, seperti Nabi mulakan, dan awak tak mula majlis macam mana guru kami mulakan, maka awak sesat. Awak sesat kerana awak ikut Nabi, kami mendapat petunjuk kerana kami mengikut guru kami. Bagaimana datang itu? Kamus mana nak rojok ni? Tulisan siapa kita nak faham ni? Kita dah kata dah asas tadi, Allah tidak menghendaki adanya kitab lebih sahih daripada kalam dia. Allah tidak menghendaki ada petunjuk lebih hebat daripada petunjuk Nabi dia. Macam mana sekarang orang ikut Nabi boleh jadi sesat? Inilah nama dia kamus syaitan. Sorry to say that. Ini adalah hakikat, ikhwan. Ini kamus syaitan. Satu orang menyatakan, saya nak buat. Yalah, saya tahulah Nabi tak buat, saya nak buat. Tapi saya ingat hak saya aku nak buat. Itu awak punya pasal. Awak tak perlu tuduh orang sesat. Awak tak perlu tuduh orang sesat.
Tapi macam mana orang tu sesat kerana mengikut Nabi? Sedangkan Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Malik simpan dalam Muwatta tentang kau pegang dua benda kau tak akan sesat. Nabi kata kau pegang dua benda kau tak akan sesat. Tiba-tiba kita pegang dua benda tu, kita sesat. Antum nak pakai kamus siapa hari ni? Nak pakai hak Nabi cakap ke? Nak pakai hak orang banyak cakap ke? Ini Nabi, itu umat. Tiba-tiba Nabi kalah. Majority Nabi kalah dengan umat. Bukan kalah minority, kalah majority. Maka hari ini tak mana-mana pun kita akan tengok ikhwan. Bukan dalil yang menjadi hujah kepada ummah. Tapi yang menjadi hujah kepada ummah, orang buat pasal apa kita tak boleh buat. Memang Nabi tak buat, tapi tak salah kita buat. Saya kata ikhwan, kita tak pernah hukum orang buat salah ataupun buat benar. Nak mula majlis dengan Fatihah, awak boleh mula. Bukan salah, bukan benar. Tapi soalnya, kalau awak boleh buat begini, sedangkan Nabi buat begini, apa nilai seorang rasul di hati budi awak? Kenapa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada pada kalimah syahadah? Allah uji kita dengan kalimah syahadah. Kenapa sampai begitu mata hati kita tertutup daripada nampak? Bukan salah ikhwan, tidak salah. Tak mau kata salah. Dalam kita tak kata salah pun kita sesat dah. Orang nak buat kenduri malam 1, malam 2, tak salah, carry on. Buat, bagus, buat. Benda baik apa? Buatlah. Tetapi Nabi awak buat ke? Nabi awak buat tak? Syahadah awak, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia buat tak? Hang jangan tanya Nabi buat tak buat. Hang tanya soalan tu leceh. Pasal apa? Pasal jawapan dia Nabi tak buat. Habis Nabi tak buat, lebih baiklah kita tak usah buat. Bukan masalah kita tak mau buat. Masalah dia, orang nak buat. Habis Nabi bukan orang kan? Nabi ni siapa dia? Quran kata, innama ana bashar. Dia pun orang. Nak masuk syurga, nak dapat kekasih Allah, fattabi'uni. Ikut Muhammad. Allah bagi syurga, Allah bagi redha Allah kepada seluruh sahabat dalam Taubah ayat 100 kerana mengikut Nabi. Ali Imran 31. Allah ampun dosa kamu dan kamu naik menjadi yuhibbukumullah kerana ikut Nabi Muhammad. Tiba-tiba kita dituduh sesat. Kamus mana dunia hari ini? Sandarkan. Dan jangan sandar lain daripada Quran dan Sunnah kerana kita akan rebah sandaran itu tidak pernah kuat dan konkret. Lepas tu Quran kata innaka mayitun wa innahum lamayitun. Ini yang terjadi kepada Mu'adz bin Jabal. Dia duduk di Yaman. Dia duduk di Yaman kan. Nabi wafat di Madinah. Masa Mu'adz bin Jabal nak pergi ke Yaman, satu benda Nabi sebut pada dia. Satu benda Nabi sebut pada dia. Nabi kata apa dia? Nabi kata, Mu'adz, hang pergi ke Yaman ni, mungkin kita tak jumpa dah. Mungkin kita tak jumpa dah. Dia, yalah macam ni lah. Kawan kita pergi umrah, kita kata sahabat pay elok, mungkin sahabat balik tak jumpa saya dah. Allah nak pay hang ni, lagu hang ni dajil pun dan mai lagi hang dan tengok kita kata kat dia kan. Jangan nak pay kawan kita duk melawak lagu tu kan. Tapi Rasulullah kata kepada Mu'adz bin Jabal, kau pergi ke Yaman, mungkin kita tak jumpa dah. Tiba-tiba satu malam ketika Rasulullah wafat di Madinah, dia berada di Yaman. Malam besok Rasulullah nak wafat, dia duduk di Yaman, dia tak boleh tidur. Tak tahu pasal apa. Dia jadi gelisah. Dia buka ayat Quran nak baca, dia berjumpa ayat itu, innaka mayitun wa innahum lamayitun. Kau akan mati dan mereka juga akan mati. Berdebak jantung dia. Berdebak jantung dia. Ya ikhwan. Orang yang kita ikut akan mati. Rasulullah juga telah wafat. Tapi ada beza ikhwan. Ada beza. Ada beza yang sangat-sangat beza. Sangat beza. Pasal apa kita boleh bohong dekat kawan-kawan, melawak bohong-bohong, tapi dekat Nabi tak boleh bohong-bohong? Pasal ada beza. Quran kata dia manusia, kawan kita pun manusia. Ya, kawan kita manusia, Nabi juga manusia. Tetapi ada beza di sisi Allah. Pasal itu Nabi kata, ada beza. Inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahad. Jangan main bohong dengan aku. Tak sama dengan bohong macam hampa semua. Pasal apa? Hampa umat, aku Rasul. Masalah dia apa dia? Kalau kamu berbohong atas lidah aku, bermakna kamu declare semuanya daripada Allah kepada aku dan kepada kamu. Tapi kalau berbohong pada kawan, kamu tak melibatkan Tuhan. Pernah tak kita bohong pada kawan yang kawan kata, hang jaga baik-baik,
Hang duk bohong pada aku ni, jangan main. Semua ni Tuhan bagi kat aku tau. Tak ada. Semua kita tahu. Tetapi pada Rasulullah, bohong pada Rasulullah semua melibatkan agama. Belum lagi orang buat kereta Proton Saga, orang bohong kat Nabi. Ni enjin Proton Saga ni saya buat tu pasal apa? Pasal Nabi ada sebut naik Proton laju. Tak ada. Tak ada orang buat rumah bumbung Minangkabau ke, Minang Gatai ke, dia buat bumbung. Tak pernah lagi orang sandar bumbung rumah kepada Nabi. Belum pernah lagi. Tetapi apabila orang berbohong pada Nabi, hadis palsu, mesti agama. Mesti agama. Mesti fadilat. Mesti kelebihan ampun dosa. Mesti cerita dia nak masuk syurga. Maka Nabi kata, ingat, tak sama bohong kat aku dengan bohong sama-sama hampa. Bohong kat aku, mesti hampa pakai nama aku untuk agama. Dan itu satu laknat di sisi Allah. Kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, falyatabawa maq'adahu minan nar. Dibaca dengan kaedah falyatabawa. Nanti di hari akhirat Allah perintah dia, falyatabawa, engkau sendiri bawa diri engkau masuk ke neraka. Satu perintah untuk dia memaksa diri dia masuk ke dalam neraka. Oh, jangan main. Falyatabawa dibaca dengan fi'il perintah, dia akan perintah diri dia pergi masuk neraka. Kenapa? Kerana aku pernah bohong dekat Nabi. Tak sama, ikhwan. Kerana itu mana boleh sama, ikhwan. Benda yang kita cipta dengan otak kita, yang benda tu sabit daripada Nabi buat. Lebih baik kita ikut semua Nabi buat. Mulakan majlis, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sekurang-kurangnya ada alhamdulillah, ada selawat, ada amma ba'du, sabit daripada hadis Nabi. Barulah nak cakap dagang Pak Malau, dagang bertempat, mai pada Gunung Jerai, masuk gunung tu, pergi Maidin tak kena GST, pergi Giant kena GST kan. Barulah cakap apa kita nak cakap. Lepas muji Allah, selawat pada Nabi. Kenapa puji Allah dulu? Kenapa selawat pada Nabi dulu? Kenapa baca amma ba'du dulu? Kerana mengikut sunnah Rasulullah. Al-Fatihah, kita ikut cara alim ulama. Ulama waris Nabi apa? Cuba buka muka surat 9. Nampaklah baca banyak sikit. Muka surat 9. Muka surat 9. Hadis sahih itu, hadis daripada Abu Darda, hadis Imam Ahmad. Cuba tengok pada perenggan 2 daripada bawah tu. Innal ulama hum warasatul anbiya lam yarisu dinara wala dirhama wa innama warasul ilma faman akhadhahu akhadha bihazzin wafirin. Tengok. Ulama bukan waris Nabi ke? Ya, ulama waris Nabi. Apanya ulama waris? Tengok terjemahan dia, dan 1, 2, 3, 4, 5 daripada bawah. Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Ini tak dapat dinafikan. Hadis ini daripada Abi Darda. Hadis ini hadis sahih. Syekh Ahmad Syakir sebut sahih ketika memberi tahqiq kepada Sunan Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Ulama waris nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham. Apa makna ulama waris nabi? Nabi abang. Nabi sendiri abang. Kita tak payah bagi tahu makna waris itu apa. Tak payah, Nabi abang. Nabi kata sesungguhnya para ulama, ulama itu warasatul anbiya, mereka waris nabi. Lam yarithu dinara wala dirhama. Mereka bukan mewariskan dinar aku dan dirham aku. Wa innama, Nabi sebut dengan taukid, wa innama, sesungguhnya, maksud mereka itu warasatul ilm, maksud mereka itu wa innama, dan sesungguhnya para ulama warathul ilma, mereka hanya mewariskan ilmu yang aku tinggalkan. Ikhwan, kalau ada para ulama datang, dia menyampaikan kepada kita apa yang Nabi tak pernah ajar, bermakna dia tidak mewaris apa-apa dari Nabi. Pasal itu Imam Ghazali bahagi 2, ulama dunia, ulama akhirat. Dalam Ihya, dalam bab ilmu itu dia bahagi 2. Kita ucap waris ulama, waris Nabi. Sebab kemudian kita bagi tafsiran kita sendiri. Salah, ikhwan. Hadis Abi Darda menafsirkan apa makna ulama itu waris.
Mereka, antum bayang kalau Nabi sebut ulama itu mewaris dinar dan dirham, apa akan jadi dengan ulama? Dapat kepada ulama dunia, mampu kita. Yang kaya semua depa. Lemah. Jangan memeng. Lain ni nak kata apa? Kata berabus. Tukar saya punya Viva tu, ambil bang Viva, mai berabus kat saya. Pasal apa? Nabi kata ulama ni waris harta. Nak lebih dari saya? Jahannam. Dalam ni pun kaya bukan main. Tapi cerita zuhud, kaya meliana, cerita zuhud. Ni semua cerita di mana tu? Di Pasir Berdengung. Sampai raja pun duduk bawah pokok. Menteri Pasola punya hal. Kan? Nabi kata apa dia? Wa innama warathul ilma, sesungguhnya para ulama mewaris ilmu aku, ilmu wahyu. Para sahabat dapat, para tabi'in. Mulalah ulama, kita panggil kibaru sahabah. Sahabat jenis wing kanan ni. Kibaru sahabah, kibaru tabi'in. Oh, dahsyat. Sampailah imam-imam mazhab yang besar, sampailah hari ini. Pasal itu ilmu Quran, ilmu hadis, tidak ada ilmu lain boleh tanding dua ilmu ini, ikhwan. Kerana datangnya daripada Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi kata apa dia? Dan barang siapa mengambil ilmu itu, maka sungguh dia telah mendapat bahagian yang paling banyak. Kalau para ulama diambil ilmu Nabi ni, sesungguhnya dia telah kaut satu khazanah yang cukup besar dalam dunia ni. Apa dia? Ilmu Nabi. Ilmu Nabi. Pasal tu ulama kena cerita ilmu Nabi. Jangan duk cerita benda lain. Cerita ilmu Nabi. Kita nak dengar ilmu Nabi. Macam mana Nabi ajak kita salat. Dan ilmu ini pula, ikhwan, dia kena amanah. Dia kena amanah. Baik, ikhwan. Muka surat 1 tadi kita baca. Kemudian Nabi lepas dia baca ni semua, dia akan baca ayat 102 daripada surah Ali Imran. Lepas tu Nabi akan baca ayat 1 daripada surah An-Nisa, dan Nabi akan baca ayat 71, 70, 71 daripada surah Al-Ahzab. Ini Nabi akan lengkapkan ini, terutama bila dia menyampaikan khutbah dia. Dia akan bagi lengkap. Kemudian datang ini, hadis yang kita baca ni. Dalam Riyadhus Salihin ada hadis ni. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi, ataupun wa khairal huda hadu Muhammad, ataupun huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah. Tengok, ada kaitan. Jangan sebut kitab lain lebih mulia daripada Quran. Tak boleh. Pasal tu dalam kita punya Malaysia ni sebuah negara berdaulat, negara Islam contoh berdaulat. Masalah besar apa dia? Di antara undang-undang Islam dengan lorek ni. Undang-undang orang putih ni. Kena lorik ni. Ni Tok Syekh lorek ni. Kena jaga elok-elok. Kalau orang pertahan undang-undang persekutuan lebih daripada dia pertahan Al-Quran, dia ada masalah. Dia ada masalah. Islam tak boleh dilaksanakan kerana apa-apa saja undang-undang yang digubal selepas daripada hari kemerdekaan dan bercanggah dengan undang-undang persekutuan, maka dia tertolak kadar percanggahan itu. Berani awak cakap lagu tu? Berani awak cakap macam tu? Undang-undang persekutuan, dia boleh menghalang undang-undang Islam yang bercanggah dengan undang-undang dia. Jangan cakap lagu tu. Kita kata Islam tak dapat dilaksanakan secara total kerana beberapa fakta dan kita nak perbaiki. Tak apa. Lain. Bukan dia tak membuat, dia nak buat. Tapi ada karenah dia. Tapi tak boleh buat Islam kerana undang-undang Islam bercanggah dengan persekutuan. Awak kena ubah yang bercanggah dengan Islam. Bukan awak ubah apa yang bercanggah dengan persekutuan. Ini adalah akidah. Ini adalah akidah. Pasal itu apa bercanggah dengan Quran, apa bercanggah dengan sunnah, undang-undang kah, adat kah, istiadat kah, budaya kah, kena ubah.
Dan kita kena ada jiwa nak beriman kepada Allah. Kena ubah. Dan Allah uji. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat awal daripada surah Al-Ankabut. Adakah manusia menyangka dengan dia kata dia beriman pada Allah, dia dianggap beriman sedangkan dia belum diuji? Allah uji hati perut kita. Ini adat orang Melayu, adat Minangkabau, adat mamak ni semua ni. Sekadar mana dia bercanggah dengan syarak, awak kena ubah. Awak mesti ubah. Tak boleh siapa kata saya pertahan adat Melayu walaupun jadi apa, biak putih apa? Biak putih mata, jangan putih tulang. Biak putih mata, jangan putih tulang. Saya pertahan habis-habisan. Dia terlupa putih mata tu arwah. Terlupa dia. Tak boleh, tak boleh. Siapa pun tak boleh cakap lebih. Cakap itu menunjukkan dia menjadi hamba kepada makhluk dan dia bukan hamba pada Allah. Tak boleh. Tak boleh, ikhwan. Sekali-kali tidak boleh. Pasal itu kita belajar dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ayan qusul Islam wa ana hayyun. Adakah aku akan biar benda ni berlaku sedangkan aku masih hidup? Islam dipandang rendah, Islam lemah, aku masih hidup? Tak akan aku biar. Kita belajar daripada Umar Al-Khattab. Walaupun perkataan Umar tu bukan hadis Nabi, tapi Umar bercakap betul dengan ajaran Nabi. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita Arab, bangsa yang paling mulia. Kita Arab, kita Quraisy, Bani Hashim lagi. Jangan lupa, mulianya kita bukan kerana bangsa tapi kerana Islam. Kita tumpang Islam. Oh, ada satu video menarik. Ustaz ni dia masuk Islam. Dia jadi ustaz. Dia ada 12 beradik. 6 dalam Buddha, 6 masuk Islam. Tapi dia punya cakap buat ayat mata kita turun. Dia kata apa dia? Dia kata nikmat Islam ni, dia kata punya mahal. Dia kata dia tak tahu nak buat contoh apa. Contoh dia, satu orang hidup dalam dunia tak ada iman, tak ada Islam, tiba-tiba dia mati, syurga pun dia tak boleh tengok. Dia kata apa nikmat lebih besar di hari akhirat kalau bukan syurga dan melihat Allah. Dua-dua tak dapat kalau tak ada iman, tak ada Islam. Oh, dahsyat. Dia masuk Islam, dia cakap macam tu. Dia kata dia jumpa satu perempuan. Perempuan ni perempuan berada lah. Jenis perempuan berada-berada Pak Amir kan. Yang tanya dekat Mak Zaitun, hamba ada apa? Kami ada cincin suasa satu. Kan berkelahi Mak Zaitun dengan Mak Sudin. Kan? Mak itu nampak ada apa? Kami ada cincin belian. Mai otak Piramli, dia jual terus Pak Mik. Bini cerita lelaki teruk, anak-anak teruk tak menjadi kaya raya. Ni dia cerita dalam klip video tu. Sekejap lagi saya boleh kongsi, ada saya simpan dalam handphone. Saya boleh kongsi. Dia, bila perempuan tu mengadu, kalau ni semua Tuhan ada. Ni yang cakap ni perempuan Melayu. Kaya raya. Dia kata dekat ustaz yang masuk Islam. Ustaz ni asal Cina masuk Islam. Hak perempuan Melayu Islam beranak-beranak ni dia kata dekat ustaz ni. Dia kata kalau Tuhan ni ada, kenapa Tuhan ni buat lagu ni kat saya? Bagi rumah, bagi harta, bagi laki, bagi anak, semua jahanam. Apa salah saya? Kata Tuhan uji benda yang kita mampu saja. Ni tak larat pun dia bagi. Ustaz ni dia cerita. Dia kata dekat perempuan ni, dia kata, Kak, dia pergi Thailand. Ustaz ni cerita dia pergi dakwah di Thailand. Dakwah, apa nama ustaz ni? Apa Yukti ke Tiyuk ke? T ke S ke GST ke nama dia? Apa tu? Tapi orang hebat. Tengok muka dia, tanda orang baik-baik. Dia pergi Thailand. Dia jumpa satu orang di Thailand. Susun kasut dalam masjid. Susun kasut luar masjid. Bila kasut selerak, dia susun. Dia mendekati orang ni. Dia tengok orang ni, dua tangan tak ada, dua kaki tak ada. Tangan ni macam timun. Duk tolak dengan tangan macam timun, tolak kasut bagi sama. Ada satu pakcik tua, bongkok. Kawan hak tak ada kaki, tak ada tangan ni, pimpin dia masuk masjid, tunjuk toilet kat mana, semua. Dia kata 3 hari dia duduk di Thailand. Dia tanya dekat kawan yang dia tengok tak ada kaki, tak ada tangan. Dia kata, abang tak ada kerja lain kah? Melainkan duduk di masjid saja. Dia kata, saya buruk sangka dekat dia. Dia kata, tak, saya ada kerja, saya ada bisnes, saya ada 8 orang anak. 8 orang anak. Kita ada kaki, ada tangan 2.
Ikan ikan ada kaki, ikan ada tangan. Kalau anak seorang, anak dia 8. Anak dia 8. Ustaz ni dalam cerita dia duduk cerita dekat kak ni lah, yang kata dia frust dengan hidup dia ni, anak lingkup, dia semua lingkup. Dia kata, kak, saya nak bagi tahu, hak tak ada kaki, tak ada tangan ni, selama saya duduk dengan dia, satu benda je saya dengar di mulut dia. Dia kata Allah terlalu baik dengan dia. Dia kata dekat kak tu, kak ada kaki, kak ada tangan, kak ada rumah, kak ada bini, kak ada semua, kak ada. Kak masih duk kata Tuhan tak baik. Dia kaki tak ada, tangan tak ada, apa tak ada. Di mulut dia kak selalu Tuhan tu baik. Sebenarnya kak buat zalim ke Tuhan yang buat zalim dekat kak? Sepatutnya dia lebih aula kata Tuhan zalim. Tapi dia tak pernah kata. Lepas tu dia tanya dalam ceramah dia. Dia kata kita duk sujud kepada Allah. Selalu kita sujud dan kita kata Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Tapi sampai hari ini kita tak rasa takut kepada Allah. Tak malukah kita pada Allah? Dia kata. Oh, dahsyat. Tengok. Allah nak bagi pada satu-satu orang tu bahasa. Bahasa boleh menginsafkan orang lain. Masya Allah. Ya Allah. Ni pula kita baca apa dia? Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah. Siapa yang bercakap dengan Quran, dia cakap paling benar. Siapa yang cakap tak pakai Quran, cakap dia paling melelong. Paling melelong. Dalam Quran Allah kata arasy Allah di atas ayam. Betul? Arasy Allah. Allah cerita arasy dia di atas ayam. Allah titik dekat tu. Bunga teratai dia cerita tak? Pasal apa nak pergi tambah bunga teratai? Dia kata sifat ayam, bila ada ayam ada teratai. Tak. Ada pernah dengar lagu Ramli Syarif, teratai apa? Teratai apa? Teratai layu ke? Sungguh ku tak sangka nasib membuat teratai dipukul apa? GST. Kan naik harga. Cuba dengar. Makcik tua tu pun 72, tarik juga lagu teratai. Tarik. Yang kata teratai layu tu. Dan siapa cakap apa yang Quran tak cakap dalam bab agama, dia melelong, dia sesat. Siapa cakap apa yang Quran cakap, dia betul. Quran cerita takat tu aja. Takat tu lah kita cerita. Tak lebih, tak. Siapa cakap dengan Quran, dia betul. Siapa cakap bertentangan dengan Quran, dia salah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok ikhwan, sebaik-baik petunjuk tak ada dah lebih baik. Pasal itu semua ajaran dalam dunia kena duduk bawah petunjuk Nabi, bukan atas ataupun challenge. Bukan bersaing, bukan duduk sama tinggi dengan sunnah, berdiri sama tegak dengan sunnah, dah. Semua ajaran dalam dunia ni kena berada di bawah sunnah. Sunnah sebagai endorsement kepada apa yang kita buat. Sunnah kata ya, baru on. Sunnah kata no. Macam mana kita boleh pergi buat satu ajaran, kita kata tak apa? Hai, jangan main-main. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad. Ni yang sebut ni Nabi sebut dalam khutbah dia. Kita duk baca ni. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Bersih hatilah ikhwan. Bersih hati. Ni Nabi yang cakap. Ulama mewaris ilmu Nabi. Bukan waris dirham, bukan waris dinar. Siapa yang ambil ilmu Nabi banyak, dia telah mendapat kebaikan yang besar. Belajar, yakin dan percaya 100% pada Nabi. Nabi kata setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat masuk ke neraka. Nabi yang cakap. Kalau ada orang kata bukan semua bid'ah tu sesat, kita kena petikai dia. Macam mana cakap lagu ni? Nabi cakap macam tu. Dia yang kena bagi keterangan, laporan. Dia kena buat satu laporan. Dia tak boleh duduk merempet. Manusia, betul abang tadi kan? Nabi kata, cakap aku dengan cakap hampa tak sama. Bohong kat aku, bohong sama-sama hampa tak sama. Nabi cakap, wahyu. Nabi kata masuk neraka. Takat jatuh lagu tu tak apa. Kan?
Apa lagi kita nak pergi jadi tak faham dengan sunnah Nabi? Kalau orang cakap lain. Main itu kawan, sekampung, orang kampung ni semua perangai wuduh. Oh, bahasa. Kan? Orang utara bila marah lagu tu, perangai sekampung wuduh. Bila orang tanya, amboi takkan hang borong sekampung kot? Tak, bukan aku borong sekampung. Aku habaknya wuduh tu lah, tapi hang borong sekampung. Tak lah, maksudnya sekampungnya wuduh lah. Sekampung yang tak wuduh tak masuk. Itu bahasa orang. Nabi, kullu, kesemuanya bid'ah. Ya Rasulullah, takkan semua bid'ah masuk neraka kot? Tak, Nabi kata bukan semua. Sebahagian aja. Pasal sekampung tadilah. Sekampung perangai sekampung wuduh. Aku pun duduk kampung tu juga. Tak, hang lain. Hang tak masuk dalam sekampung tu. Hang patut sebut dua kampung lah. Memang aku sebut sekampung, tapi maksud dia dua. Yang tu bahasa orang. Ni bahasa Nabi. Nabi kata semua bid'ah masuk dalam neraka. Maka jangan buat bid'ah. Sahabat faham. Lepas itu datang Abdullah bin Umar. Apa dia? Dia kata, kullu bid'atin dalalah wa in yarahan nasu hasanah. Semua bid'ah tu sesat. Dan walaupun orang anggap dia baik. Pasal apa dia sesat? Pasal Nabi kata dia sesat. Jaga. Pakcik Bari, Pakcik Syahar, ni semua ni, kalau percaya bid'ah tu semua sesat, sesatlah kita. Kita tak boleh percaya semua bid'ah tu sesat. Yang kata semua bid'ah tu sesat, siapa dia? Rasulullah kan? Dia kata, tapi kita tak boleh percaya macam tu. Kalau kita percaya macam Nabi kata 100%, itulah ajaran sesat. Habis ajaran tak sesatnya apa dia? Ajaran tak sesatnya, walaupun Nabi kata bid'ah semua masuk neraka, sebenarnya bukan semua bid'ah masuk neraka. Habis Nabi kata semua, memang Nabi kata semua, tapi maksud dia bukan semua. Yang ni tak sesat. Siapa ikut ini, dia ikut di atas petunjuk. Siapa ikut cakap Nabi, siapa kata macam Nabi kata, dia sesat. Kamu siapa dunia pakai hari ini? Kamu siapa dunia pakai hari ini? Kamu siapa? Kamu siapa kita didik umat? Kamu siapa kita duk pakai, duk bagi cerita ke orang? Akhirnya kewibawaan Nabi itu down. Hadis tadi kita baca hadis Abi Daud, Adik Ahmad daripada Abu Darda. Nabi cerita, sesungguhnya Nabi kata wa innama, sesungguhnya para ulama itu mewarisi ilmu aku. Bukannya emas, bukannya perak, bukannya dinar, bukannya dirham. Kalau ulama itu mengambil banyak apa yang aku cakap, dia percaya apa yang aku cakap, maka besarlah kebaikan dia dapat. Tapi kalau sikit dia ambil daripada aku, sikitlah kebaikan dia dapat. Demi Allah ikhwan, 100% kita katakan amantu billah. Ya Allah, kami beriman pada hang, kami beriman kepada Rasul hang, ya Allah. Apanya Rasul hang cakap, yang itulah kami cakap, ya Allah. Tak lebih dan tak kurang. Pasal tu, antu tengok apa yang jadi kepada para sahabat. Bersin. Ini sahabat dengan sahabat ni bersin. Hajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia baca doa tu. Alhamdulillah, hadis Tirmizi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat ni dengar. Sahabat ni kata satu macam baca nampak. Dia kata aku bersin. Dia kata Nabi ajak kami bukan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, tetapi alhamdulillah tanpa wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Benda baik apa Pak Mik? Apalah, ni benda forok. Bukan masalah forok. Masalah Nabi siapa? Kedudukan Nabi tu apa? Saya bagi satu contoh, ikhwan. Satu contoh. Contoh ni sakit hati sikit lah. Tapi satu contoh. Ada dua hadis. Ada dua hadis. Semua hadis ni kita tahu. Hadis Bukhari. Nabi cerita apa dia?
Nabi cerita buat 3 benda. Satu, apa dia? Satu, jumpa orang bagi Assalamualaikum. Nabi suruh jumpa bagi salam. Yang kedua, Nabi suruh apa dia? Bagi makan pada orang kan. Yang ketiga, Nabi suruh buat apa? Semayang malam tengah orang tidur. Lepas tu ni Nabi kata apa dia? Ita'amu ta'am. Nabi kata bagi orang makan. Betul? Yang duduk depan Nabi ni orang Jawa seorang tak ada. Semua sahabat Nabi. Depa faham dah? Depa faham. Nabi masuk Mekah, Nabi masuk Madinah, Nabi repeat benda yang sama. Nabi kata apa dia? Bagi salam, jamu orang makan, orang semua tidur, hamba bangkit semayang. Betul? Betul. Tiba-tiba mai satu hadis pula, Nabi kata, keluarga Ja'far mati. Apa Nabi kata? Pi masak bagi dia makan. Agak-agak sahabat keliru dah antara dua hadis ni. Agak-agak arahan ni dengan arahan tadi bercanggah tak? Agak-agak dua maksud ni sahabat faham tak? Yang mati ni keluarga Ja'far. Keluarga Ja'far mati. Sepatutnya keluarga Ja'far mati, tinggallah isteri dia kan, Ummu Ja'far, bini dia kan. Sepatutnya sebelum Nabi mengarahkan sahabat masak pergi bagi dia makan, sepatutnya dia masak siap-siap. Pasal apa? Muhada dalam kepala dia. Nabi ada kata, bagi salam ke orang, sembahyang tengah malam dan jamu bagi orang makan. Sepatutnya dia masak-masak, dia panggil, ya Rasulullah, mai makan. Bukankah hari itu Rasulullah suruh kami jamu orang makan? Tapi hari itu Nabi kata, jangan bagi dia masak. Hampa pergi masak bagi dia makan. Apa ni semua? Apa ni semua? Apa ni semua? Siapa yang salah faham dengan hadis? Siapa yang bagi lunyai, bagi pelengkuk hadis tu? Maksud hadis tu. Betul tak? Nabi sebut, masuk Mekah, Nabi kata, bagi orang makan. Ja'far mati dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah berapa hijrah? 9 hijrah ke? Perang yang Nabi tak pi, perang Mu'tah. Sepatutnya bila berlaku kematian, tak payah Nabi mengarahkan sahabat lain, isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Nabi tak payah arah. Arahan Nabi kata ni, isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Arahan tu bagi kat sahabat masak pi hantar rumah bini Ja'far ke, ataupun arahan tu suruh bini Ja'far masak bagi sahabat nak makan. Arahan isna'u tu, arahan kepada sahabat bawa makanan pi bagi. Sepatutnya bila keluarga Ja'far tengok sahabat bawa makan, sepatutnya keluarga Ja'far kata, jangan. Hampa ada lupa ke ada? Satu hadis Nabi kata, jamu orang makan. Hari ni aku nak jamu orang makan. Walaupun bini aku mati, laki aku mati, aku nak jamu makan. Ada tak keluarga Ja'far buat lagu tu? Tak ada. Ada tak keluarga Ja'far faham kata, jamu orang makan, dia faham sebagai nas yang umum? Ada tak dia faham lagu tu? Tak ada. Habis siapa yang faham lagu tu? Kita seorang lah. Kita seorang aja. Tak ada seorang sahabat faham macam tu. Dan tak ada satu hadis yang sampai kepada martabat sahih menceritakan lain daripada apa yang Nabi kata, isna'u li Ja'farin ta'aman. Tak ada. Melainkan hadis itu sahaja. Dan hadis Bukhari tadi itu ada. Dan sahabat tak pernah pakai hadis itu untuk suruh orang mati buat kenduri. Kita hari ni pakai hadis itu suruh orang mati buat kenduri. Yang kita fahami dari siapa? Check and balance. Elemen dan balansi. Itu ikhwan. Ulama mewarisi ilmu Nabi. Syekh Albani kata, jangan ni sifat salat Nabi tu antum baca mukadimah dia. Albani kata apa tentang satu doktor PhD bahasa Arab. Dia kata dekat Albani cukuplah, dia kata tahu bahasa Arab dah, boleh baca, boleh tahu sunnah ni. Albani kata yang sesat zaman Nabi semua cakap Arab. Nah, bukan masalah bahasa Arab, masalah petunjuk, masalah hidayah. Kena faham hidayah, kena faham petunjuk, kena amanah dengan ilmu. Tak ada kepentingan apa.
Tak ada siapa yang kita nak bela melainkan Quran dan Sunnah. Apa kita kata ikhwan? Tidak ada kitab boleh lebih sahih daripada Quran. Tidak ada petunjuk lebih mulia daripada petunjuk Nabi. Tak boleh ada. Kalau ada orang bercerita lain daripada Sunnah Nabi, dia keluar daripada manhaj yang benar. Dia keluar. Ni kita duk baca ni. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Dunia nak kata kita sesat, dunia nak kata kita salah, dia boleh kata. Tapi kita pegang dua benda ni, Nabi kata hampa tak sesat. Tak sesat. Kalaulah boleh dipaham dengan nas yang umum. Hadis tadi kan, sajalah kan. Tuan duk teringat, duk garu kepala ni, ingat lah. Kalaulah boleh dipaham. Kalaulah boleh dipaham. Hadis Nabi kata jamu orang makan. Maksud dia jamu. Nabi tak abang. Jangan jamu masa mati. Nabi tak abang kan. Maksud dia, boleh jamu masa bila? Seronok akan sedih. Boleh jamu. Kalau betul lah, itu dia punya ni, kenapa Imam Syafi'i kata dalam wa uhibbu, yang paling aku suka jirannya masak bagi pada keluarga mati. Kenapa dia kata lagu tu? Kalau dalam fiqh ni ada dalil tadi sebagai dalil yang umum, bermakna Syafi'i telah buat silap besar. Syafi'i kata apa dia? Siapa yang paling sunat buat makan? Jiran buat makan bagi kepada si mati. Syafi'i tak tahukah ada dalil yang umum yang tak pernah menghalang kita buat kenduri? Artinya, kalau betul macam kita faham ni, Syafi'i tersilap tulis di dalam Boleh terima ke? Is reasonable? Betul Pakcik? Is it reasonable? Adakah ini masuk akal? Imam Syafi'i sebut dalam wa uhibbu li jiranihi, aku suka kepada jiran, sahabat, tetangga, masak dan pi bagi keluarga tu makan. Dia kata lagu tu. Tiba-tiba kita orang hari ni kita kata apa dia? Siapa-siapa yang kata keluarga si mati jangan buat makan, ini salah. Ini sesat. Ini Wahabi. Dia pusing berkata, dia main tang titik tu juga. Dia tak pergi kat lain. Dia main tang mana pun, tentu juga dia bubuh. Pasal sedap. Yang betulnya apa dia? Yang betul sebenar-benar betul, tak salah. Keluarga yang ditimpa kematian, buat kenduri bagi jiran tetangga dia makan. Pasal apa? Ada hadis yang umum. Nabi kata, bagi makan. Kalau betul macam kita faham, bermakna Imam Syafi'i tak faham macam kita faham. Imam Syafi'i ada sikit slack. Pasal dia kata wa uhibbu, dalam mazhab dia, yang aku paling suka keluarga si mati, jiran masak bagi si mati, keluarga si mati makan. Benda ni kena check dan balance lah. Kami ni suka lah kami nak buat. Hang peduli apa? Bukan minta duit Pak Hang pun. Tak ada, memang tak minta. Kalau minta pun tak bagi. Buatlah. Tak ada apa. Allah, benda ni bukan besar sangat. Benda forok, benda khilaf. Tak ada besar. Tak apa. Buat. Tak ada masalah. Cuma, kami tak mau buat. Kami nak buat macam Nabi. Kami nak buat macam ulama' salafus salih buat. Dah, hang bukan ikut Nabi, hang Wahabi. Hang sesat. Hang tak betul. Hang faham hadis tak betul. Hang baca hadis tak betul. Baris pun tak betul. Riwayat pun tak betul. Yang betul macam mana? Yang betul macam kami. Macam kami yang betul. Ada satu ustaz, Ikam duk basang. Mangkang juga ustaz tu. Dia cakap dengan muka-muka tak masuk dalam. Keluar balik dengan tangan. Apa nama dia? Ustaz Azizan. Ustaz Azizan. Harizal. Ustaz Rizal. Mangkang juga ustaz ni. Dia cakap, dia buat lagu tu, dia tarik balik muka dia, tangan dia. Dia memang dia pakai apa yang Tuhan bagi kat dia tu, dia manfaatkan. Dia kata tak masuk akal. Dia kata, kenuri lagu tu tak masuk akal. Mana ada orang sedih makan nasi, dia kata. Makan lepas ayam, kena pula Pak Amir. Kan? Ayam berempah dengan nasi lemak. Kan? Ni tengah sedih ni. Tolak sebungkus lagi. Pasal apa? Aku sedih, hang tahu tak? Sedih. Yang kita tu sedih ni orang tak makan. Macam mana hang ni luar tabi'i sedih pula makan. Kan?
Itu mana sabar. Keluarga tu susah, sedih. Tiba-tiba kita pergi bagi dia suruh masak mai kat kita. Kemudian bunyi pun kita nak makan dengan dia sekali bagi seronok. Tak masuk akal. Kita buat masak, kita pergi hantar kat dia. Dia kata yang tu yang masuk akal. Dan yang tu yang menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nak buat, orang boleh buat. Kita tak mau buat. Orang kata porok lah, orang kata apa pun kat kita, kita lapang dada, kita bersedia mendengar apa orang nak kata. Tapi kita punya based on apa dia? Quran dan sunnah Nabi. Ini adalah jalan yang sebenar-benarnya, ikhwan. Barulah dia kata amma ba'du. 10 malam baru jumpa amma ba'du. Kan? 10 malam. Jadi pelajaran malam ni kita dapat apa dia? Kita dapat yang pertama khutbatul hajah. Mulalah cakap kita majlis besar-besar kita ni dengan khutbatul. Kalau tak boleh khutbatul hajah, apa yang menepati khutbatul hajah? Selawat, alhamdulillah, selawat dan amma ba'du. Silalah. Saya nak baca alhamdulillah sampai waladhdallin amin, lepas tu saya nak kata amma ba'du. Bacalah. Baca apa yang Nabi baca, itu paling afdal. Yang kedua, kita belajar malam ni apa dia ikhwan, satu akidah yang besar, iaitu tidak ada di atas muka dunia ini benda yang boleh lebih baik daripada Quran dan daripada sunnah Nabi. Setara pun tak boleh, sekedudukan pun tak boleh, lebih jauh panggang daripada api. Semua ajaran kena di bawah Quran dan as-sunnah. Dan yang akhirnya kita belajar malam ni apa dia ikhwatul iman, kita belajar bahawa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk. Lepas ni kita akan tengok daripada muka surat 3 sampai muka surat 14. Mukadimah saja. Jadi muka surat 1 sampai muka surat 14 tu mukadimah saja. Bab pertama kita akan tengok dalam muka surat 15. Ini dia antara buku ikhwan, dia nak cerita adab ilmu, kelebihan ilmu. Yang dalam sunnah ni apa-apa adab ilmu. Kalau antum baca banyak buku-buku ada adab. Banyak ada adab dalam buku. Ini berpandukan kepada sunnah Nabi, kita akan tengok. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada sikit ikhwan, ini tak adalah penting mana, sikit aja. Selepas ni kalau antum beli buku ni, selepas ni lah, maknanya selepas saya jual habis dah ni, memang buku stok habis dah. Selepas ni kalau antum beli buku ni, harga dia bukan 26. Dah. Dia bukan GST. Harga dia 48. Dengar listen very carefully. Buku ni harga 48. Masa saya pergi beli di kedai, dia cop di belakang 26. Dia silap cop. Model buku ni 40. Saya jual 48. Jadi bila saya pergi ke Bushra, saya order buku ni, Bushra cop siap-siap RM26. Tapi dalam resit Bushra tulis RM48. Saya ni buta kayu, tapi taklah sebuta kayu. Saya jual ikut harga tertulis. Pasal yang cop harga tu bukan saya. Yang cop tu headmaster. No, quarters no. Dia head, jadi saya jual 48. Harga dia 48. Bukan pasal GST saya naik, memang harga dia 48. Tapi saya dah jual 26. Tak ada rugi. Yang tu semua saya kira infak sabilillah. Infak, tak payah bagi apa-apa. Cuma siapa yang order lepas ni bukan demand harga dah. Dia memang harga dia 48. Pasal modal dia pun 40. Tak apa. Jadi siapa pun jangan bagi sekupang pun. Yang tu kira itu Baitul Ilmi punya. Siapa yang tak bayar hari tu, nak bayar pun bayar 26 cukup. Nanti yang silap tu saya nanti bawa benda ni ke High Court dengan Bushra lah. Itu saja. Wallahu a'lam. Subhanallah.